Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua kepada rakyat Malaysia. Secara langsung khas kami bawakan secara langsung dari Bagan Datoh Perak, sempena dengan hari ini merupakan hari yang begitu bersejarah sekali buat penduduk di Bagan Datoh khususnya, bahkan negeri Perak secara amnya, kerana hari ini Bagan Datoh secara rasminya akan diisytiharkan sebagai daerah baru di negeri Perak, iaitu daerah ke-12 pada hari ini, seketika saja nanti. Dan sukacita saya membawakan perkhabaran kepada para penonton sekalian. Seketika tadi kita telah pun menerima keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah, bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim, dan juga turut berangkat hari ini adalah Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perak Raja Datuk Seri Jaafar bin Raja Muda Musa, bersama Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Besar Perak Raja Nur Mahani Raja Shahar Shah. Juga antara kerabat bergelar yang turut bersama adalah Duli Yang Amat Mulia Raja di Hilir Perak Darul Rizwan Raja Tan Sri Iskandar Zulkarnain Ibni Almarhum Sultan Idris Afifullah Shah. Dan hari ini juga keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Tuanku turut sama diiringi oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang juga Ahli Parlimen Bagan Datoh bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Besar Perak Darul Ridwan. Jadi hari ini sejarah pastinya bakal tercipta tatkala ribuan penduduk di Bagan Datoh ini turut sama berada di Sekolah Menengah Sains Bagan Datoh ini untuk mendengar, bahkan menyaksikan detik yang begitu bersejarah buat mereka pada hari ini. Kalau sebelum ini Bagan Datoh dieja dengan ejaan DATOH Bagan Datoh, maka selepas pengisytiharan daerah baru ini, maka ia akan dikenali dengan nama baru dengan ejaan Bagan Datuk, DATUK. Jadi Bagan Datuk menjadi daerah yang ke-12 di negeri Perak. Kalau kita imbas pada tahun lalu, iaitu pada Januari 2016, daerah Muallim antara daerah ke-11 yang baru diisytiharkan juga oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Dan setahun selepas itu, yakni pada hari ini, pada Januari 2017, Pekan Bagan Datuk pula diisytiharkan menjadikan 12 daerah besar yang ada di negeri Perak Darul Ridwan. Baik, saya nak bawakan perhatian para penonton tatkala pastinya detik yang begitu bersejarah ini sebenarnya sangat-sangat dinantikan oleh rakyat di negeri Perak, bahkan di Bagan Datoh ini sendiri, kerana selepas pengisytiharan ini pastinya pemusatan pentadbiran akan berlaku di Bagan Datoh dan transformasi besar pastinya akan berlaku di sini, kerana Bagan Datoh secara keseluruhannya mempunyai populasi lebih kurang 1,300 orang penduduk dengan kawasan yang dianggarkan seluas 94,969 hektar. Dan empat mukim bagi mukim Bagan Datoh ini adalah mukim Bagan Datoh, mukim Rungkup, mukim Hutan Melintang dan juga mukim Teluk Baharu, bersama 51 buah jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung secara keseluruhannya di bawah daerah Bagan Datoh ini. Jadi dengan segala perancangan dan juga segala plan yang telah pun disusun atur bagi mentransformasikan dan juga memberi perubahan besar-besaran di Bagan Datoh ini, ia pastinya memberikan pulangan yang sangat besar manfaatnya kepada penduduk dan juga kepada negeri Perak Darul Ridwan secara amnya. Dan Bagan Datoh ini, kalau kita boleh kongsikan kepada para penonton antara beberapa perkara utama yang sangat sinonim dan juga sangat relevan dengan Bagan Datoh. Bagan Datoh begitu sinonim dengan kawasan beting beras basah yang terletak di muara Sungai Perak berhampiran dengan Pekan Bagan Datoh. Dan beting beras basah ini juga merupakan sebuah tempat bersejarah yang menjadi permulaan catatan sejarah Kesultanan Perak sejak Sultan Perak yang pertama lagi. Jadi daerah Bagan Datoh ini istimewanya kerana mempunyai jeti di bagan Sungai Burong ke Pulau Sembilan, di mana pelancong boleh memancing dan menyaksikan fenomena Black
Plankton Biru, produk perindustrian domestik yang lain sempena tahun melawat Perak 2017. Jadi tatkala keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak dan juga Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak ke daerah Bagan Datuk ini, ia pastinya memberikan mesej yang jelas kepada penduduk dan juga rakyat negeri Perak, yakni Duli Yang Maha Mulia Sultan berdua sangat inginkan sesuatu impak yang memberi manfaat besar-besaran kepada para penduduk di daerah Bagan Datuk ini. Jadi insya-Allah hari ini banyak perkara yang akan kita bawakan kepada para penonton sekalian. Tatkala ini majlis sedang berlangsung, kita akan bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang juga ahli Parlimen Bagan Datuk nanti. Tapi kita juga akan sama-sama bawakan kepada anda secara langsung lafaz pengisytiharan yang akan disempurnakan sendiri oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan nanti. Baik, saya nak kembali bercerita dengan membawakan visual gambaran antara perkara-perkara yang sangat hebat bakal berlaku di Bagan Datuk. Kerana kalau tadi saya bercakap mengenai fenomena plankton biru, kerana fenomena ini berlaku apabila plankton di permukaan air mengeluarkan cahaya biru di sepanjang pantai apabila ada tindak balas kimia, dan itu merupakan tarikan yang ditunggu-tunggu oleh pelancong yang pernah berkunjung ke pulau itu. Pulau Sembilan kini diletakkan di bawah daerah Bagan Datuk, dan juga bagi melaksanakan dan juga menjayakan pengisytiharan ini, pihak Kerajaan Negeri Perak telah pun mengambil langkah serius dengan memulakan perancangan sebaik saja Warta Kerajaan Negeri Perak bilangan 1570 yang bertarikh pada 15 Jun 2016, Akta 56 1995 dikeluarkan. Dan berkenaan pembangunan daerah Bagan Datuk, beberapa projek sedang dilaksanakan di kawasan daerah tersebut. Tumpuan kerajaan negeri terhadap pembangunan wilayah Perak Selatan ini dimasukkan di antara kawasan dalam Pelan Pembangunan Wilayah Ekonomi Koridor Utara, dan projek ini dilaksanakan di bawah bidang kuasa pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara. Dan kita dimaklumkan salah satu projek utama bakal dilaksanakan adalah merupakan pembangunan bandar baru yang akan dikenali sebagai Bagan Datuk Water City BDWC. Bagan Datuk Water City. Ini antara projek besar juga yang akan memberikan limpah ekonomi yang baik untuk penduduk Bagan Datuk. Projek Bagan Datuk Water City ini dikatakan akan mempunyai konsep bagan yang seumpama seperti penghubung jambatan, sesuatu yang berbentuk pulau terapung, yang mana pintu masuk pusat pentadbiran ini juga telah mengambil ciri-ciri landmark bagi daerah Bagan Datuk, iaitu jeti yang menghubungkan pekan ini bagi suatu ketika dahulu. Baik, dan kebaikannya pastinya semua perkhidmatan akan tertumpu di satu tempat sahaja. Ini yang dinamakan pemusatan pentadbiran. Kalau sebelum ini mungkin penduduk yang berada di Bagan Datuk perlu untuk ke Teluk Intan sebagai contoh untuk menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan ditawarkan kerajaan. Tetapi setelah diisytiharkan sebagai daerah Bagan Datuk, maka banyak program-program ataupun pemusatan pentadbiran ini akan dikhususkan di daerah Bagan Datuk ini. Jadi ia secara tidak langsung memberikan kemudahan yang sangat hebat kepada para penduduk yang akan didapati nanti. Baik, antara peluang-peluang yang dikenal pasti yang mampu meningkatkan ekonomi domestik dan juga pendapatan per kapita tempatan, beberapa sektor antara yang akan diberikan penekanan. Sebagai contoh, kalau keusahawanan, peluang pekerjaan, peningkatan kemasukan pelancong luar, ini antara beberapa sektor fokus yang akan secara tidak langsung akan memberikan nilai tambah tatkala projek-projek yang bakal berlangsung di daerah Bagan Datuk nanti. Jadi para penonton sekalian, inilah antara yang dihasratkan dan juga antara isi hati yang dimahukan oleh ahli Parlimen Bagan Datuk sendiri. Tidak lain dan tidak bukan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi saya pasti ucapan yang akan disampaikan oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid seketika sahaja nanti akan memberikan satu hasrat tersirat dalam hati beliau,
yang mahu melihat kemajuan yang jelas tercapai di Bagan Datuk ini. Jadi kita akan terus saja ke pentas utama mendengarkan intipati ucapan yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan rida warda an ashabi rida rida. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qurb wa tanfaju bil qurab wa tutal bi hawaij wa tunal bihi ra'ib wa husnul hawatim wa yastasqa al-umam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah, dan duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak Darul Ridwan Tuanku Zahra Salim. Ampun Tuanku, Patik dahulukan dengan merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah kurnia dan keizinannya juga yang membolehkan Patik serta rakyat yang berhimpun di majlis pada pagi ini untuk bersama-sama dengan duli-duli tuanku. Bagi pihak seluruh rakyat jelata sekalian, Patik dengan penuh ta'zim merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas limpah perkenan duli-duli tuanku berangkat mencemar duli ke majlis pengisytiharan daerah Bagan Datuk. Patik mewakili rakyat tuanku di daerah ini ingin menzahirkan ucapan junjungan kasih setingginya atas perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri tuanku untuk berkenan mencemar duli bagi mengisytiharkan penubuhan daerah Bagan Datuk ini. Ampun tuanku, Patik dengan rendah diri ingin merafak sembah di atas perlantikan duli Yang Maha Mulia tuanku sebagai timbalan yang di-Pertuan Agong yang baru berkuat kuasa pada 13 Disember 2016 selama tempoh 5 tahun. Jika tidak melanggar protokol tuanku, Patik mohon para hadirin untuk memberikan tepukan bergemuruh pada duli tuanku. Ampun tuanku, majlis yang dihadiri oleh pelbagai peringkat dan lapisan masyarakat yang hadir di Dewan ini tuanku, dan di luar sana sekitar 10,000 rakyat jelata tuanku berada di luar Dewan untuk nadakan taat setia kepada duli tuanku sebagai rakyat yang taat setia. Kita berikan tepukan kepada yang berada di luar Dewan. Tuanku, rasa kasih sayang, rasa taat setia kepada tuanku berdua yang menaungi rakyat jelata di Bagan Datuk dan di negeri Perak Darul Ridwan merupakan satu makna yang cukup besar kepada kami di daerah baru yang dulunya terpencil dan terpinggir tuanku. Dengan perkenan tuanku, Patik mewakili rakyat Bagan Datuk keseluruhannya
ingin menjunjung kasih setinggi-tingginya kepada tuanku secara resmi dan peribadi atas perkenan untuk menjadikan Bagan Datuk ini sebagai daerah baru. Kita berikan tepukan bergemuruh sekali lagi pada Duli tuanku. Patik bagi pihak rakyat tidak dapat menggambarkan betapa sukacitanya kami rakyat jelata di Bagan Datuk yang selama ini begitu dahagakan pembangunan. Tetapi berkat doa tuanku, berkat perkenan tuanku, akhirnya pada hari ini tuanku sudi mencemar Duli untuk mengisytiharkan Bagan Datuk sebagai daerah baru. Ampun tuanku, Patik mohon perkenan untuk mengalu-alukan kerabat diraja yang turut mengiringi keberangkatan duli-duli tuanku ke majlis ini. Menghadap Duli yang teramat mulia Raja Muda Perak Darul Ridwan Raja Jaafar Ibni Almarhum Raja Muda Musa, dan Duli yang teramat mulia Raja Puan Besar Perak Darul Ridwan Raja Nur Mahani binti Raja Syahar. Menghadap Duli yang amat mulia Raja Dili Perak Darul Ridwan Raja Iskandar Zulkarnain Ibni Almarhum Sultan Idris Al-Afifullah Shah. Patik dengan penuh ta'zim merafak sembah menjunjung setinggi kasih atas keberangkatan duli-duli tuanku mencemar Duli ke majlis ini, mengiringi Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan dan Duli yang Maha Mulia Raja Permaisuri. Sesungguhnya keberangkatan duli-duli tuanku sungguh besar. Besar artinya kepada rakyat di negeri Perak, khususnya di Bagan Datuk ini. Ampun tuanku, seterusnya Patik mohon perkenan untuk mengalu-alukan pembesar-pembesar negeri dan persekutuan, des-des jemputan dan sekalian yang hadir serta menyampaikan ucapan Patik. Ampun tuanku. Yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Besar Perak Darul Ridwan dan Datin Seri. Yang amat berbahagia Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral Besar Datuk Seri Diraja Tan Sri Dr. Muhammad Zahidi Haji Zainuddin, dan yang amat bahagia Tok Puan Datin Seri Diraja Puan Sri Rasidah Muhammad Noor. Rakan-rakan saya yang berhormat Datuk Seri Mah Sikiong, yang berhormat Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, yang berhormat Datuk Seri Abdul Puhad Maknayan, Seksu Kerajaan Negeri, yang berhormat Datuk Rohana Malik, Penasihat Undang-Undang Negeri, yang berhormat Datuk Haji Azali Jalal, Pegawai Kewangan Negeri, Tan Sri, Datuk Sri, Datin Sri, Datuk Datin, rakan-rakan saya yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, yang berhormat ahli-ahli Parlimen dan Adun Negeri Perak, yang berbahagia orang-orang besar, jajahan dan Tok Puan, rakan-rakan saya, ketua-ketua setiausaha dari kementerian-kementerian, khususnya ketua setiausaha Kementerian Dalam Negeri, Timbalan Ketua Polis Negara, ketua-ketua pengarah jabatan-jabatan dan agensi KDN, dan juga lain-lain jabatan persekutuan, ketua-ketua jabatan negeri, para hadirin, rakyat Bagan Datuk yang sekali lagi yang berbondong-bondong datangnya dari seluruh pelosok Bagan Datuk dan seluruh negeri Perak, dan kita berikan tepukan yang berada di luar Dewan sana. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur ke hadrat ilahi. Dengan izin dan rahmatnya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama bagi meraihkan hari perisytiharan daerah Bagan Datuk sebagai daerah penuh yang ke-12 di negeri Perak Darul Ridwan ini. Skala penghargaan
saya tujukan kepada Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan atas usaha menubuhkan daerah Bagan Datuk sebagai daerah yang ke-12 di Negeri Perak. Penghargaan ini khusus saya tujukan bukan kerana Yang Amat Berhormat Menteri Besar memuji saya, tetapi di hadapan tuanku, saya harus bagi pihak rakyat Negeri Perak dan rakyat Bagan Datuk khususnya ingin mengucapkan setinggi-tinggi syabas, terima kasih dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak yang memberikan komitmen yang cukup tinggi hingganya Bagan Datuk ini menjadi sebuah daerah baru. Tanpa komitmen atau iltizam yang tinggi daripada beliau, apatah lagi didukung oleh kerja keras daripada Yang Berhormat Siswa Kerajaan Negeri yang memantau hingga daerah Bagan Datuk ini diwartakan, di mana kombinasi yang baik antara Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Yang Berhormat Siswa Kerajaan Negeri, inilah ketikanya negeri Perak menjadi sebuah negeri gemilang, apatah lagi di bawah naungan Duli Tunku. Tepukan gemuruh untuk kedua-dua mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, cadangan penubuhan daerah Bagan Datuk ini merupakan suatu jalinan kombinasi yang erat antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Malah, memorandum Jemaah Menteri yang telah dibentangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, yang telah dibentangkan pada 16 Mac tahun lalu, telah dapat direalisasikan dengan kelulusan Jemaah Menteri dan komitmen yang tinggi daripada Kerajaan Negeri Perak. Hanya dalam tempoh 3 bulan sahaja, saya ulangi, hanya dalam tempoh 3 bulan sahaja, daerah ini telah diwartakan secara resminya pada 16 Jun 2016. Satu pencapaian yang luar biasa oleh Kerajaan Negeri Perak. Sebagai anak jati daerah Bagan Datuk yang diberi mandat untuk bersama-sama dengan rakyat di Bagan Datuk, sama ada yang mengundi saya atau yang belum mengundi saya, adalah menjadi impian kami semua untuk melihat pembaharuan dan pemodenan berlaku di daerah ini. Kita tahu sejak zaman penjajah dahulu, Bagan Datuk sinonim dengan industri tanaman kelapa. Namun kini tinggal 50% sahaja yang masih ditanam kelapa, kerana ramai orang tua daripada orang muda di daerah ini. Namun ianya perlu berubah. Bagan Datuk perlu berubah bukan hanya sebagai hub industri dan pelancongan, tetapi juga merupakan hub pendidikan, insya-Allah. Justru dengan pelan pembangunan daerah Bagan Datuk yang telah dirangka dan akan dilaksanakan, pasti akan memberi imej dan identiti baru terhadap daerah ini yang dulunya amat terpencil, terpinggir dan terlepas pandang. Tetapi pada hari ini, insya-Allah, penubuhan daerah baru ini diharapkan dapat terus memacu arus pembangunan daerah ini agar mampu bersaing secara sihat serta menyerlahkan identiti baharu Bagan Datuk sebagai wilayah pembangunan yang baru dan tanpa mengedepikan nilai-nilai tradisional
serta elemen-elemen sejarah yang harus diperkekalkan, terutamanya yang menyentuh mengenai kedaulatan Kesultanan Negeri Perak. Kita tidak menolak pembangunan, tetapi nilai-nilai tradisi harus diperkekalkan. Kita tidak menolak dunia, tetapi kita juga mendukung akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Perimbangan di antara nilai-nilai dunawi dan ukhrawi harus kita pertahankan. Dan kerana itu kita yakini jika sistem dan elemen ini terus kita mantapkan untuk mewujudkan perimbangan, maka dengan mandat yang diberikan pada kita semua di Negeri Perak, khususnya di Bagan Datuk ini, insya-Allah kita akan terus committed untuk mendukung kepimpinan Kerajaan Negeri Perak dan terus mendakap kepimpinan Kerajaan Persekutuan untuk kita menterjemahkan semua elemen pembangunan di daerah baru ini. Tuan-tuan dan perempuan, sebagaimana yang kita sedia maklum, pembangunan terlalu mahal harga yang terpaksa kita bayar. Harga yang dibayar apabila pembangunan dibalas dengan kebencian. Pembangunan dilempar dengan fitnah. Pembangunan dibawa dengan social illness atau kebejatan sosial. Oleh demikian, saya menyeru diri saya dan seluruh penduduk Bagan Datuk, kita ketepikan tiga elemen yang berkenaan. Selama ini semua pihak, sama ada yang bersependapat dengan saya atau belum bersependapat dengan saya, atau selama ini bersama dengan saya dalam fikrah atau belum bersama-sama dengan saya, ketepikanlah perbedaan-perbedaan ini. Lupakanlah perbedaan pandangan selama ini di kalangan kita. Pastikan apabila daerah Bagan Datuk ini diwujudkan, apatah lagi atas perkenan Kebah Tuli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan dan seluruh jajaran kepimpinan Kerajaan Negeri Perak, ianya perlukan timbal balas daripada seluruh rakyat di Bagan Datuk untuk mendukung segala kemajuan dan pembangunan tanpa melempar dan melontar pandangan yang negatif terhadap sebarang elemen pembangunan. Kita tahu kepimpinan negara yang mewakili kawasan parlimen masing-masing telah membawa pembangunan. Sama ada ianya bermula di Pekan atau di Kepala Batas atau di tempat-tempat lain yang diwakili oleh ahli-ahli parlimen yang kebetulan menjadi kepimpinan di jajaran peringkat nasional. Pasti pembangunan boleh dibawa. Rakyat Bagan Datuk harus berterima kasih kerana Allah Ta'ala telah mentakdirkan keadaan ini berlaku. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Namun kita harus bersyukur kepada apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Perak dan Kerajaan Persekutuan yang memberi kemakmuran ini kepada kita. Bersyukur bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan amalan. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak namanya bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada yang memberi. Tuan-tuan dan perempuan, saya sekali lagi menyeru seluruh penduduk di Bagan Datuk dan rakyat di Negeri Perak untuk bersama-sama dengan saya
bagi mendukung kepimpinan Kerajaan Negeri Perak dan kepada pegawai daerah yang baru yang kebetulan adalah anak Perak Jati, produk sekolah Izzuddin, pernah menjadi sulit kanan kepada Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri ketika itu, dapat memahami keperluan kepentingan Bagan Datuk melebihi kepentingan peribadi, insya-Allah. Penglibatan semua pihak, terutamanya pegawai-pegawai persekutuan dan negeri, amat saya perlukan, dan saya sendiri akan terus memantau, dan saya sendiri telah mempengurusikan 3 mesyuarat penyelarasan untuk pembangunan Bagan Datuk ini, dan saya akan memperincikan semua pelaksanaannya tanpa berhajat untuk campur tangan, tapi sekadar memastikan semua komitmen dapat dilaksanakan. Ampun tuanku, akhir kalam, patut menjunjung kasih pada duduli tuanku di atas keberangkatan duduli tuanku, dan patut mohon ampun jika ucapan patut tidak sepertinya patut anak kampung tuanku, cara kampung Bagan Datuk lah yang patut persembahkan tadi. Tidak ada kata secantik bahasa, tidak ada gambar secantik lukisan apabila duli-duli tuanku mencemar duli ke Bagan Datuk ini. Kita berikan penghargaan. Dan tentunya patut mengharapkan keberangkatan dan keberadaan tuanku di daerah Bagan Datuk ini bukan sekadar mengisytiharkan daerah ini. Patut amat yakin, rakyat Bagan Datuk amat yakin tuanku akan mencemar duli semula dalam tempoh setahun dari sekarang untuk melihat sama ada pembangunan ini dilaksanakan atau tidak. Jika tidak laksana, Menteri Besar Perak yang salah. Tapi patut yakin dengan kemampuan beliau, apatah lagi Yang Berhormat Siswa Kerajaan Negeri akan membantu Menteri Besar untuk memantau. Patut sendiri akan turun sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk memantau pembangunan ini. Ampun tuanku, patut mendoakan agar duli tuanku sentiasa dipayungi iram-iram diraja, diberikan pancuran kesihatan dan keafiatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya memayungi seluruh rakyat negeri Perak Darul Ridwan. Ampun tuanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian ucapan yang saya pasti lahir dari hati seorang ahli parlimen di kawasannya sendiri, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang nyata penuh syarat dengan mesej tersurat dan juga tersirat agar segala pembangunan yang bakal dilaksana di daerah Bagan Datuk ini akan dimanfaatkan secara keseluruhannya oleh penduduk. Dan insya-Allah itu antara yang dijanjikan, yang mana kita akan pegang janji tersebut. Kita akan lihat dalam masa beberapa tahun saja lagi perubahan yang besar bakal berlaku di Bagan Datuk. Jadi saya nak bawakan kepada anda untuk menyaksikan video khas yang disiapkan untuk Bagan Datuk Perak. Jom kita saksikan. Dulu ada yang menggelarkan Bagan Datuk sebagai pekan koboi, pekan orang veteran, malah pekan mati kerana hanya ada 2 baris kedai di jalan utamanya. Kurangnya pembangunan berpunca daripada kedudukannya terpinggir yang terletak kira-kira 150 km dari Bandar Ipoh dan di penghujung lembah Sungai Perak. Atas usaha berterusan Ahli Parlimen Bagan Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah Al-Maghfurullah
ia telah membawa harapan kepada warga Bagan Datuk untuk melihat Pekan Koboi ini menjadi lebih maju. Bagan Datuk berkeluasan 94,969.892 hektar mempunyai 4 mukim iaitu Bagan Datuk, Hutan Melintang, Rungkuk dan Teluk Baru, melibatkan 46 buah kampung di mana sebelum ini daerah Bagan Datuk terletak di bawah pentadbiran daerah Hilir Perak. Dengan pengurniaan status baharu kelak, akan lengkaplah sudah penantian oleh 70,300 warga Parlimen Bagan Datuk yang menantikan pembangunan bagi melonjakkan status sosioekonomi yang turut terkenal sebagai antara kawasan penanaman kelapa terbesar negara. Antara projek kerajaan pusat yang diluluskan adalah pembinaan Jambatan Bagan Datuk, laluan 2 hala hutan melintang ke Bagan Datuk akan dinaik taraf, pembinaan Politeknik Bagan Datuk dan pembinaan Maktab Rendah Sains Mara MRSM, Kompleks Pentadbiran Daerah Bagan Datuk, Kompleks Sukan Bagan Datuk, Sekolah Penengah Tahfiz Darul Rizwan, Masjid Tuminah, Dash Eco Resort by Riaz. Malah Menteri Besar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri mengumumkan pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara atau NCIA telah bersetuju memasukkan daerah Bagan Datuk ke NCIA. Perubahan yang membawa kebaikan kepada penduduknya menjadi agenda utama kerajaan. Kerajaan berharap menjelang 2020, daerah Bagan Datuk akan mengalami pembangunan pesat dengan kewujudan Taman Industri Berat Perak, hub logistik dan Bagan Datuk Water City selain siapnya Raya Pesisiran Pantai Barat menjelang 2019. Hari ini 9 Januari 2017, terpahat dalam sejarah pekan ini akan diisytiharkan secara rasminya sebagai daerah baharu di negeri Perak. Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku. Okey, baik, itu dia tayangan video khas sempena dengan pengisytiharan daerah Bagan Datuk ini. Jadi para penonton sekalian, inilah dia saat yang sangat-sangat dinantikan, iaitu waktu kemuncaknya tatkala kita akan sama-sama berikan tumpuan di pentas diraja yang mana duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah akan menyempurnakan lafaz pengisytiharan serta gimmick pengisytiharan. Dan inilah dia antara detik yang kita kira secara rasminya daerah baru yang ke-12 di negeri Perak, iaitu daerah Bagan Datuk bakal diisytiharkan. Jadi ayuh sama-sama kita berikan tumpuan di pentas diraja. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan sukacitanya mengisytiharkan daerah Bagan Datuk Perak Darul Rizwan. Majlis menjunjung setinggi-tinggi kasih dan junjungan penghargaan atas limpah perkenaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku menyempurnakan acara sebentar tadi.
Ampun Tuanku, dengan penuh hormat dan takzimnya, patut mendatang sembah bahawa demikianlah sempurnanya Majlis Pengisytiharan Daerah Bagan Datuk Perak Darul Ridwan. Para penonton sekalian, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Secara rasminya telah pun kita sama-sama saksikan lafaz pengisytiharan yang telah pun disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan seketika sahaja tadi, menandakan daerah baru ke-12 di negeri Perak, iaitu daerah Bagan Datuk secara rasminya diisytiharkan. Jadi, Alhamdulillah, ayuh rakyat di Bagan Datuk sekalian, sama-sama kita manfaatkan segala perubahan dan juga transformasi yang bakal berlangsung di negeri Perak. Jadi sempena keberangkatan keluar Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan dan juga Raja Permaisuri Perak, kita akan sama-sama berikan tumpuan kepada lagu Negeri Perak. Para penonton, keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak Darul Ridwan, Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perak, Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Besar Perak dan Duli Yang Amat Mulia Raja di Hilir Perak meninggalkan Dewan Utama di Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk. Jadi seketika saja nanti Duli-Duli Yang Maha Mulia Tuanku akan menyaksikan pameran yang ada juga di Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk ini sebelum akan menyertai santapan diraja bersama dengan ribuan rakyat ataupun penduduk daerah Bagan Datuk yang datang dari seluruh pelosok kampung di daerah Bagan Datuk untuk bersama-sama menyaksikan satu upacara yang begitu bersejarah pada hari ini. Dengan keluasan 94,999.892 hektar, mempunyai Parlimen Bagan Datuk, mempunyai 2 Dewan Undangan Negeri, iaitu Dewan Undangan Negeri Rungkup dan juga Hutan Melintang, mempunyai 4 mukim, Teluk Baharu, Hutan Melintang, Rungkup dan juga Bagan Datuk, dan mempunyai 70,300 penduduk. Maka inilah dia daerah baru bagi negeri Perak Darul Ridwan, daerah ke-12 selepas daerah Muallim, iaitu daerah Bagan Datuk. Alhamdulillah, dulu-dulu yang berhormat tuanku dan juga kerabat-kerabat bergelar baru saja meninggalkan Dewan Utama bersama dengan tetamu-tetamu kenamaan untuk ke Dewan Pameran dan seterusnya majlis sentapan seperti yang saya maklumkan seketika tadi. Jadi, para penonton sekalian, Alhamdulillah telah pun selesai sempurna dengan jayanya majlis yang kita bawakan secara langsung dari Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk ini. Jadi, menjunjung kasih tuanku, ampun tuanku, terima kasih di atas keberangkatan tuanku untuk menyempurnakan istiadat yang begitu bersejarah pada hari ini. Jadi, saya Syarif Sarafuddin ingin melaburkan tirai untuk acara di Bagan Datuk ini. InsyaAllah sama-sama kita semua menjadi saksi kepada transformasi dan juga perubahan besar yang bakal berlaku di Bagan Datuk. Saya Syarif Sarafuddin melaburkan tirai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.